Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua orang yang ada di luar sana, saya Aryan dari Aryan Vlog Channel ingin membahaskan tentang Islam pada akhir zaman. Apa itu Islam pada akhir zaman? Jadi contoh yang anda semua tahu, baru-baru ni yang kecoh, yang viral di luar sana, baru-baru ni ada seorang ya, individu yang menghina Islam, menghina Nabi Muhammad SAW. Dan baru-baru ni ada di kelab tu yang menghina Islam, yang saya sendiri tak tahu nama dia, yang saya tengok di media sosial lah. Okay, hari ni Islam pada akhir zaman, ayat yang dibacakan tadi menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi peringatan kepada manusia yang berbangga dengan bilangan dan pengikutnya yang ramai, sedangkan mereka itu akan menyesatkannya dari jalan yang benar. Seringkali kita mendengar tokoh-tokoh tertentu atau kumpulannya tertentu yang mendabik dada dengan pengikutnya yang ramai mendapat sokongan yang benar, sokongan yang kuat, seolah-olah hendak membuktikan bahawa mereka berada di landasan yang benar. Tetapi kita perlu ingat, bilangan yang ramai itu tidak semestinya menunjukkan kita berada di pihak yang benar. Allah tidak menilai dan memandang kuantiti yang ada pada kita, tetapi melihat kepada kualiti iman dan amalan kita. Jika kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan dapati bahawa pihak yang benar di akhir zaman nanti ialah pihak yang sedikit bilangannya berbanding pihak yang berada di jalan yang salah. Hadis daripada Thawban radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, sentiasa ada satu golongan daripada kalangan umatku yang menzahirkan kebenaran, tidak akan memberi mudarat kepada orang yang meninggalkan mereka sehingga datang hari kiamat, dan mereka dalam keadaan tersebut. Riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan, membuktikan bahawa pada akhir zaman nanti pejuang-pejuang kebenaran dan mereka yang menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kemungkaran bukan daripada kalangan yang ramai, tetapi terdiri daripada kumpulan yang kecil. Mereka akan berjuang menegakkan kebenaran, mengajak kepada berpegang dan kembali mereka ajaran Al-Quran, As-Sunnah wal Jamaah, bersabar di atas segala celaan dan hinaan, dan tidak takut kepada ancaman. Apa yang dimaksudkan, macam pengetahuan saya sendiri, kalau kita sebut pasal akhir zaman ni, salah satu contoh masa saya di Subang, saya belajar di pondok, saya tak dapat telefon. Jadi saya tak tahu isu-isu semasa. TV pun apa lagi. Bila sampai satu masa saya bercuti dan guru saya memberikan kebenaran telefon selama 2 hari. Bila saya buka, kalau tak silap saya masa tu Raya Aidilfitri tahun 2021. Bila saya tengok selawat ada yang dibuat DJ, dibuat remix. Lepas tu takbir raya dibuat remix, dibuat DJ. Bila saya tanya pada ustaz saya, guru saya, benda tu tak boleh. Yang saya tahu lagi yang pasal ada negeri di luar sana yang menghina Nabi, menghina Islam, dan ada syarikat di sana yang menulis komik, kalau tak silap saya, dia melukis dalam bentuk kartun Nabi Muhammad. Yang itu akhir zaman lah.
tanda-tanda akhir zaman tu yang saya nampak, ada kawan saya, minta maaf saya bukan nak buka aib dia, memang dosa, tapi ni salah satu yang benda memang saya nampak kebenaran dia. Kawan saya ni baru umur 15 tahun, dan dia dan teman wanitanya terlanjur. Tu saya pun macam biar betul. Macam bila fikir-fikir balik, mungkinkah tanda-tanda akhir zaman? Kenapa boleh sampai terjadi macam tu? Okay, kita sambung pada tadi. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita mengenai tibanya zaman di mana Islam dianggap asing oleh masyarakat sekeliling sebagaimana zaman permulaan Islam dahulu. Pada masa itu, orang yang mengamalkan Islam dianggap asing. Orang kemungkaran dianggap menjaga tepi kain orang. Atas tuduhan-tuduhan seumpamanya, pada hari ini kita telah merasai keasingan Islam itu. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud Islam bermula dengan keadaan asing dan kembali dalam keadaan asing. Sebagaimana ia bermula, maka beruntunglah orang asing. Sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang asing itu? Rasulullah SAW menjawab, orang yang melakukan pembaikan, islah ketika rosaknya manusia, tidak bersengketa dalam agama Allah, dan tidak mengkafirkan orang yang berada pada tauhid disebabkan dosa. Riwayat Muslim. Terdapat pelbagai riwayat yang menjelaskan maksud ghurbah, asing, sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini. Antaranya ialah golongan soleh yang bilangannya sedikit dalam kumpulan ramai yang melakukan kejahatan. Antara sifat ghurbah ialah tetap berpegang dengan ajaran Islam ketika masyarakat dalam keadaan rosak. Perkara ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Hadisnya yang bermaksud, telah berpecah Yahudi kepada 71 kumpulan dan telah berpecah Nasrani kepada 72 kumpulan, dan akan berpecah umatku kepada 73 kumpulan, kesemuanya dalam neraka melainkan satu. Okey, macam tu yang saya kupas sedikit. Okey, jadi kalau kita cerita pada akhir zaman, bila saya tengok dekat media sosial dekat sana, ada yang menceritakan kemunculan Dajjal, macam mana Dajjal muncul di mana, bagaimana kerupa Dajjal. Lepas tu baru-baru ni yang tengah viral, yang seorang lelaki tu menghina Islam, menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan teruk juga dipukul. Saya tengok sampai berdarah-darah tu. Saya pun no komen lah pasal tu. Boleh tengok, cuma saya membahaskan tentang akhir zaman yang sedikit saya kupas di akhir zaman ni. Jadi kita di akhir zaman ni banyakkanlah solawat ke atas Nabi. Kita harapkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah, kita dapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad di luar sana, dan saya sendiri, anda di luar sana, banyak-banyaklah kita bersolawat agar kita dapat syafaat, kita meraih syafaat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tak banyak amalannya, macam saya sendiri, saya tak merasa diri saya ni baik, diri saya ni banyak dosa, banyak hal yang saya lakukan yang tak meraih ridhonya Allah. Tapi
kita sebagai umat Nabi Muhammad dalam setiap solat sentiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia jauhkan perkara-perkara yang tidak baik, meraih mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jadi sampai sini je lah video saya. InsyaAllah akan ada video-video lain yang saya upload ke dalam channel saya. Jangan lupa share video ni dan bagi komen apa yang perlu diperbaiki, mungkin dari cakapan saya, mungkin audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.